Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sesi konferensi diteruskan dengan pembentangan kumpulan coaching and mentoring yang pertama dengan membawakan tajuk bekerja dari rumah, kesan terhadap psikologi, prestasi dan ketersediaan staf ICT dan organisasi. Kami dengan segala hormatnya menjemput kumpulan The Tech Guy untuk membuat pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama saya pada petang ini. Segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas izinnya dapat kita bersama-sama mengikuti buah bicara yang akan mengupas hasil daripada kaji sidik yang telah dibuat oleh rakan seperjuangan saya pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kehadiran anda semua yang sudi meluangkan masa dengan menyertai konferensi ICT kami pada hari ini. Okey, saya Hairul Nizam selaku moderator bagi program Buah Bicara ini pada petang ini. Pada petang ini, kita akan memulakan sesi Buah Bicara dengan membawakan satu isu yang acap kali kita dengar, iaitu konsep bekerja dari rumah. Okey, atau lebih mudah dikenali sebagai BDR. Okey, sejak tercetusnya COVID-19 ini pada penghujung 2019, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyarankan agar pejabat kerajaan dan juga swasta untuk melaksanakan BDR. Ini termaktub di dalam Perkeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2020. UiTM sendiri telah mengeluarkan garis panduan bekerja dari rumah bagi staf UiTM semasa tempoh kawalan pergerakan PKP. Rentetan daripada perkara ini, satu kajian telah dibuat bagi mengenal pasti sama ada staf di bawah skim perkhidmatan teknologi F mampu mengekalkan prestasi ataupun tahap psikologi yang positif di samping mengkaji ketersediaan organisasi dan juga staf sendiri ketika mereka menjalankan kerja di rumah. Jadi untuk mengupas isu yang cukup menarik ini, saya tidak keseorangan pada petang ini. Kami bawakan secara istimewa buat anda semua yang menuntut secara langsung bersama kami, rakan-rakan yang tidak asing lagi di dalam skim perkhidmatan F yang akan mengupas isu ni dan yang saya nyatakan. Jadi rakan pertama yang akan saya bawakan adalah Puan Rohayu Ramli daripada UiTM Kampus Melaka, Cawangan Alor Gajah. Okey, seterusnya rakan kedua adalah Encik Muhammad Kanafi Harun daripada UiTM Shah Alam. Rakan ketiga adalah Puan Aisyah Muhammad Idris daripada UiTM Sungai Buloh. Seterusnya Puan Suraya Cikamal daripada UiTM Shah Alam. Yang kelima adalah Puan Khairunisa Musa daripada UiTM Shah Alam. Dan rakan terakhir kami bawakan khas daripada bahagian pengambilan pelajar, Encik Muhammad Rahfan bin Muhammad Amin. Okey, selamat datang semua dan apa khabar? Okey. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita kembali kepada topik yang kita ingin kupas pada hari ini, iaitu BDR, kesan terhadap psikologi, prestasi, ketersediaan organisasi dan staf. Jadi sebelum saya teruskan, saya difahamkan bahawa kajian ini telah dijalankan pada Februari pada Februari tahun ini, dan kita telah menerima sebanyak 212 responden daripada skim F, which is kalau ikutkan dalam 70% daripada staf kita, which is good lah. Dan ia mengambil kira daripada pengurusan dan pelaksana. Okey. Jadi soalan pertama yang akan saya tujukan kepada Puan Aisyah, okey, adakah BDR ini memberikan kesan positif kepada psikologi staf? Dan boleh tak Puan Aisyah terangkan sedikit apa hasil dapatan? Okay, terima kasih ya Encik Nizam. Memang tidak dinafikan ya, bekerja dari rumah di waktu pandemik memang memberi kesan psikologi yang mendalam. Okey, situasi ini
satu di sini suka saya bawa satu petikan, iaitu daripada Presiden Persatuan dan sokongan penyakit mental, iaitu Maisa, yang menyatakan bahawa stres dan tekanan adalah normal dalam kehidupan, malah ada kalanya dia merupakan satu motivasi kepada seseorang. Situasi ini agak menarik ya, bila di dalam soal sidik kita, iaitu didapati ya, kumpulan responden kami dari The Tech Guide mendapati sentiasa lebih kurang separuh daripada responden didapati sentiasa bermotivasi. Okey. Faktor ini mungkin disebabkan memiliki capaian internet, lebih kurang dalam responden itu lebih kurang 100% memiliki capaian internet. So tak kiralah sama ada dalam bentuk broadband ataupun dalam bentuk fiber ataupun dalam mobile data. Rakan-rakan sekalian ya, kesan psikologi seterusnya ialah work-life integration. Sebelum itu suka saya kongsikan ya, satu jurnal, iaitu International Studies on Children, Women, Elderly and Disabled Volume 14 December 2021, yang mengatakan COVID-19 telah mengubah ekosistem dan landscape dunia pekerjaan. Perubahan ini juga tidak langsung mempengaruhi mood bekerja dari kalangan pekerja dan juga majikan. Okey, dapatan daripada soal sidik yang soal sidik mengenai work-life integration ini didapati lebih daripada separuh responden menyatakan mereka tidak mempunyai masalah dalam mengimbangi antara tanggungjawab kerja dan juga personal. Dan seterusnya ialah kesan psikologi dalam kelusuan pandemik ya. Sebelum tu satu pernyataan dari pensyarah perubatan dari UIA yang menyatakan bahawa mengenai burnout. Burnout ni sekiranya ia berlaku, seseorang itu dia tidak lagi berupaya untuk menolak perkara yang menjadi rangsangan pada dia untuk untuk melakukan sesuatu. Contohnya kalau seorang suri rumah ya, kalau dia berlaku burnout pada dia, dia akan dalam keadaan kelusuan di mana dia tidak lagi mengambil peduli apa yang berlaku di dalam rumah tangga dia. Jadi hasil dapatan yang menarik juga di dalam kelusuan ini ya, didapati daripada hasil dapatan itu lebih kurang 67% responden menyatakan mereka tidak ada masalah dalam BDR dalam menghadapi kelusuan pandemik. Bermaksud mereka tidak 67% itu tidak menghadapi masalah kelusuan endemik pandemik. Begitu juga ya, hampir semua responden menyatakan tekanan dalam BDR tidak mendorong mereka untuk bertindak luar biasa seperti mencederakan diri mereka. Okey. Okey, yang terakhir sekali lah dapatan daripada soal sidik ialah kelengkapan mengambil vaksin. So dalam lebih kurang separuh daripada responden menyatakan mereka rela kembali ke pejabat sekiranya lengkap mengambil vaksin. Ini menunjukkan SKF kita adalah kuat. Okey. So namun demikian suka saya kongsikan petikan akhbar ya, berita harian pada 18 April 2021 yang menyatakan peranan vaksin sebenarnya sebenarnya ialah bukan untuk menghalang jangkitan, tetapi ia adalah untuk kita memiliki sistem imun yang kuat supaya sekiranya kita dijangkiti, gejala akan menjadi tidak teruk. Okey, dengan itu sekian, kembali kita kepada Encik Nizam. Okey, alright, baiklah, terima kasih kepada Puan Aisyah. Saya anggap ulasan yang diberikan oleh Puan Aisyah itu sangat cukup padat. Jadi saya beralih kepada soalan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Encik Kanafi dan Puan Nisa ya. Bagaimana pula responden daripada staf berkaitan prestasi? Adakah mereka dapat mengekalkan prestasi ataupun mungkin lebih baik ketika mereka melakukan BDR? Saya serahkan kepada Encik Nafi untuk buat huraian. Okey, terima kasih Nizam. Walaupun kita biasa dengar kelengkapan dan suasana bekerja dari rumah tak sama seumpama bekerja daripada pejabat, namun hasil kajian mendapati majoriti responden lelaki iaitu sebanyak 50.9%
dan responden perempuan sebanyak 37.57% bersetuju bahawa mereka mampu melaksanakan tugas dalam masa yang telah ditetapkan semasa bekerja dari rumah. Okey, manakala hanya 1.74% responden lelaki dan 1.22% responden perempuan menyatakan sebaliknya, iaitu tidak dapat menyiapkan kerja dalam masa yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahawa jantina staf bukanlah halangan untuk melaksanakan tugas dalam masa yang telah ditetapkan semasa BDR. Selain daripada itu, seperti yang rakan-rakan sedia maklum, setiap jabatan mempunyai objektif kualiti, di antaranya adalah 80% aduan perlu diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja. Jika dilihat dari statistik pencapaian prestasi jabatan infrastruktur, hampir 85% aduan telah dapat diselesaikan dalam masa 3 hari bekerja semasa pandemik COVID-19. Dalam kajian oleh kumpulan kami, sebanyak 66.51% staf yang telah berkeluarga bersetuju hasil tugasan yang dilaksanakan mampu mencapai objektif yang ditetapkan semasa bekerja dari rumah. Hanya 4.2% staf yang berkeluarga dan 0.47% staf berstatus bujang bermasalah untuk mencapai objektif atau KPI hasil kerja. Oleh yang demikian, status staf sama ada yang berkeluarga mahupun bujang mampu untuk mencapai objektif serta kualiti kerja semasa BDR. Seterusnya, saya persilakan rakan saya Nisa untuk melaporkan hasil kajian mengenai faktor prestasi semasa BDR. Terima kasih Encik Hanafi. Okey, kalau nak menyentuh pasal isu prestasi kan, ramai orang tanya, boleh ke kita nak laksanakan tugas kat rumah? Lagi-lagi yang berkeluarga, ibu-ibu ni kan, nak handle anak, nak handle tugas, skim F, programming pula tu tiba-tiba nak dibuatnya kan, tengah-tengah malam pun sanggup jugalah nak menyelesaikan isu-isu ini. So, walau bagaimanapun hasil daripada kajian yang telah dibentangkan ni, macam yang dibentangkan oleh Encik Napi tadilah, responden daripada skim F rasanya rata-rata majoriti bersetuju yang status dan juga jantina ni tidak memberi kesan untuk mereka terhadap prestasi kerja yang mereka laksanakan lah. Malah majoriti responden bersetuju medium komunikasi online banyak bantu mereka untuk mengekalkan prestasi sewaktu mereka melakukan BDR. Kalau nak tengok sekarang ni kan semua benda boleh dibuat di mana-mana. Shopping pun, kita nak beli barang pun, kita ada kat rumah pun barang tiba-tiba sampai depan pintu. So sama jugalah kalau kita tengok pun waktu sekarang, kalau kita tengok swasta, sektor swasta, kebanyakan pekerja lebih suka berjalankan mesyuarat, nak buat kerja tu lebih prefer duduk kat kafe. So rasanya isu tempat tu bukanlah satu penghalang untuk mereka terus kekalkan prestasi mereka untuk melaksanakan tugas mereka lah. So kita boleh melihat sendiri daripada pelaksanaan PKP sepanjang 2 tahun ni, laporan pencapaian yang pernah dibentangkan lah, laporan pencapaian Jabatan Infrastruktur sendiri. Banyak inisiatif-inisiatif seperti sistem-sistem baru yang menyokong, dibangunkan untuk menyokong apa-apa yang kita tak dapat laksanakan di rumah, di pejabat, dan yang mereka buat sistem baru untuk membantu pelaksanaan kerja di rumah. So rasanya isu ini bukanlah prestasi bukanlah satu isu terhadap BDR. So, kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Cik Nafi dengan Puan Nisa di atas penerangan tadi. First time saya dengar perkataan Shopee tu. Mungkin lepas ni saya akan googlekan apa maksud Shopee tu, okey. Jadi isu semakin hangat nampaknya dengan kupasan-kupasan daripada kawan-kawan kita yang semakin hebat-hebat ni. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang berkaitan dengan ketersediaan staf. Untuk soalan ini saya akan mohon Encik Rafan untuk memberikan sedikit kupasan hasil daripada dapatan kajian. Menurut hasil daripada dapatan, adakah skim F ini bersedia untuk melakukan BDR? Okey. Dapatan kajian kami menunjukkan bahawa majoriti iaitu 72% staf skim FUITM tidak menghadapi masalah untuk menyelesaikan tugasan dari rumah. Okay. Hanya 9% sahaja yang mempunyai masalah untuk menjalankan tugas dari rumah. Ini bermakna staf mampu untuk menguruskan masa dengan baik di rumah. Okey, berkenaan isu kewangan, 61% responden tidak terkesan
dengan penambahan kos harian semasa bekerja dari rumah. 23% bersikap neutral dan 14% terkesan dengan isu kewangan ini. Okey, dan akhir sekali, staf skim F sememangnya telah bersedia dari segi peralatan seperti komputer riba, mesin pencetak, capaian internet dan lain-lain untuk melaksanakan tugasan dari rumah. 68% responden mengatakan bahawa mereka mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk bekerja dari rumah. Hanya 14% sahaja responden menghadapi kekangan peralatan ni. Okey, terima kasih di atas pandangan yang diberikan Encik Rafan. Baiklah, kita terus ke soalan terakhir berkaitan dengan ketersediaan organisasi terhadap BDR itu sendiri. Dan untuk ini, saya serahkan kepada Puan Suraya dan juga Puan Ayu untuk menerangkan hasil kaji selidik yang telah diterima. Dipersilakan Puan Su. Terima kasih Cik Nizam. Okey, berdasarkan daripada hasil kaji selidik, kami dapati BDR ni disambut baiklah oleh staf skim F. Dan semasa BDR ni kita dapati staf tetap diberikan tugasan berdasarkan skop tugas masing-masing dan tugas-tugas tersebut yang boleh mereka laksanakan dari rumah. Dan ini diwakili dengan 87.5% seperti yang kita nampak pada slide sekarang. Dan selain daripada itu, organisasi juga ada menyediakan medium pelaporan seperti log kerja untuk membolehkan staf merekod log kerja harian mereka sewaktu mereka berada di rumah, bekerja dari rumah. Dan ini diwakili dengan 76% dari staf pelaksana dan 16% daripada staf PNP. Okay. Selain daripada itu, hasil kajian juga mendapati organisasi dicadangkan untuk menyediakan satu insentif yang mana dapat membantu staf dalam melaksanakan BDR ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya serahkan pada partner saya iaitu Puan Ayu. Terima kasih Puan Su. Betul juga apa yang Puan Su cakap tadi. Okey, 95% daripada responden memberi pendapat organisasi perlu menyedia atau memberi insentif bagi membolehkan BDR berjalan lancar. Okey, selain daripada itu, kebenaran organisasi memberi responden membawa pulang peralatan banyak dalam melaksanakan tugasan dengan baik seperti yang dimaklumkan oleh rakan saya sebelah tadi, Encik Rafhan. Manakala untuk lebih menarik lagi, dapatan juga menunjukkan organisasi memberi fleksibiliti masa untuk menyiapkan tugasan BDR tanpa mengira status bujang ataupun berkeluarga, di mana sebanyak 85% bersetuju dengan cadangan tersebut. Dan akhir sekali untuk KPI organisasi, so didapati KPI organisasi tidak terganggu, iaitu hampir separuh daripada responden memberi maklum balas yang KPI organisasi tidak terganggu semasa BDR. Ini menunjukkan staf dapat melaksanakan tugas dengan lancar dan mampu memberi impak dan hasil yang baik kepada organisasi dan tanpa menjejaskan KPI jabatan. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Suraya dan juga Puan Ayu di atas penerangan yang telah diberikan. Okey, daripada perbincangan yang telah dibawa oleh rakan-rakan tadi, dapat kita simpulkan bahawa staf di bawah skim F ini menyambut baik jika pihak universiti bercadang untuk meneruskan implementasi BDR. Jadi dari segi psikologinya di kalangan skim F ini menunjukkan mereka tidak menghadapi sebarang kesukaran untuk sentiasa bermotivasi melakukan BDR. Dapat juga kita simpulkan bahawa yang skim F ini berkebolehan untuk mengimbangi di antara kerja dan personal, which is kalau kita cakap dalam work-life balance kan, work-life integration, dan majoriti emosi staf berada dalam keadaan yang terkawal. Daripada ulasan rakan kita juga menunjukkan bahawa KPI yang ditetapkan oleh organisasi tidak terjejas dengan status bekerja dari rumah. Majoriti staf mempunyai akses internet yang baik, okey, dan mempunyai peralatan dan lokasi yang kondusif di rumah. Tapi saya nampak walaupun proses pelaksanaan BDR ni kalau kita nak implementkan, saya nampak KPI khusus perlu diwujudkan, okey, bagi memastikan bahawa visi dan misi universiti itu memang kita sokonglah.
Alright. Jadi sebagai konklusi, saya nampak tidak mustahil untuk skim F menjalankan BDR memandangkan elemen yang telah dikaji, memberikan kesan yang hasil yang positif dan fasiliti internet di negara kita mampu menyokong pelaksanaan BDR ini. Baiklah, sebelum melabuhkan tirai, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi berkongsi ilmu dan dapatan kajian. Dan juga jutaan terima kasih saya kepada penasihat program, PNC, pengarah program dan juga mentor kesayangan kami iaitu Encik Zamani di atas ruang dan nasihat yang telah diberikan. Semoga perkongsian dan ilmu pada petang ini memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Sehingga bertemu lagi, saya akhiri bicara ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.